dekat skrin handphone puan tu. Apa nombor dia? 08 Bacakan. 08 Sebentar. 7 08 70 hmm. 96 354 722. Okey, baik. Jadi nombor rakaman suara puan adalah 087, betul tak? Nombor rakaman, okey. Ya, 087 dan juga diikuti nombor balik saya 0963547722. Betul tak puan? Betul-betul. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sedang penonton. Dan pada hari ini kita akan berkongsi satu topik yang sangat-sangat penting yang perlu kita sama-sama ketahui, yang berkaitan dengan Macau Scam. Dan bersama saya semuanya panel-panel yang arif dalam bidang masing-masing. Ya, saya perkenalkan panel saya yang pertama yang dihormati Tuan ACP Amir Hizam, merupakan OCPD ya, Brickfield, dan juga panel kita yang kedua Cik Rosli daripada Bank Rakyat ya, yang akan berkongsi ya, berkaitan dengan modus operandi ya, kalau apa kita nak lakukan jika sekiranya berhadapan dengan isu Macau Scam ya, pihak bank akan memberi nasihat dan tindakan yang betul ya. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Mr. C ya, yang merupakan panel kita yang ketiga dan juga merupakan mangsa sebenarnya yang pernah melalui ya, saat-saat hampir ya, ditipu oleh sindiket ini. Jadi kalau kita tahu ya, berkaitan dengan topik ini dah kerap kali sebenarnya ya, pihak polis, pihak berkuasa, bukan hanya pihak polis, SKMM ya, dan juga agensi-agensi yang berkaitan telah berkongsi dengan kita ya, berkaitan dengan apa yang perlu kita jadikan sebagai panduan, kesedaran, sama-sama kita nak mencegah. Dan jika sekiranya kita hampir menjadi mangsa, apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Dan jika sekiranya dah jadi mangsa, ya, apakah tindakan seterusnya? Ya, jadi kita bersama dengan panel-panel kita, insya-Allah ya, kita bersama tak lama, kurang lebih dalam masa 30 minit ya, perkongsian yang sangat penting untuk sama-sama kita ketahui. Jadi bersama dengan saya untuk panel yang pertama Tuan ACP Amir Hizam ya, dan soalan mudah ya, semua soalan ini sangat mudah ya, apa yang dimaksudkan dengan Macau Scam dan bagaimana cara ya, Macau Scam ini mungkin ya, kita lihat daripada kes-kes yang berlaku, mungkinnya trend dia berubah. Jadi silakan tuan. Ya, terima kasih Master Saiful. Jadi yang dimaksudkan dengan penipuan Macau Scam ni adalah sejenis penipuan berkonsepkan menyamar sebagai penguatkuasa ataupun pihak bank. Jadi sebenarnya orang ramai yang telah sedia maklumlah isu ni, di mana pihak polis, Bank Negara Malaysia sentiasa mewawarkan isu ini di media masa untuk dijadikan sebagai teladan kepada masyarakat untuk faham apa itu bentuk penipuan ini. Jadi untuk pengetahuan semua, sedikit penipuan ini memanglah berkonsepkan dipanggil saja Macau Scam sebab dia satu bentuk penipuan memperdayakan mangsa dengan menyatakan mereka ni adalah pihak berkuasa yang terdiri daripada institusi kewangan, agensi kerajaan seperti SPRM, polis, mahkamah, LSDN dan sebagainya lah. Jadi penipuan ini dilakukan secara talian dan nombor yang digunakan pelbagai jenis, telefon bimbit, telefon pejabat dan sebagainya yang boleh diklon. Jadi mereka kemudian akan berusaha untuk meyakinkan mangsa dan memerangkap mangsa. So benda ni telah banyak diwawarkan dalam media masa dan tak perlu kita ulang lagi benda ni lah. So mengikut statistik, kes penipuan Macau Scam ni bagi IPD Brickfield pada tahun 2020 ada sebanyak 262 kes.
2021 262 kes juga, dan Januari hingga Jun 2022 sebanyak 112 kes lah. Dan kerugian pada tahun 2020 hampir 35 juta. 2021 dia menurun kepada 14 juta, dan Januari hingga Jun 2022 sebanyak 6.3 juta. Jadi ini menimbulkan kegusaran juga di kalangan masyarakat, di mana dengan mudah diperdaya untuk menyerahkan harta duit mereka ni kepada penipu-penipu ni. Jadi itulah secara ringkas dia apakah itu Macau Scam. Terima kasih Tuan. Ya, kita dah dengar Tuan, benda ni bukannya sekali, ya, dah kerap kali diwar-warkan, kempen dan dilaksanakan oleh pihak polis, ya, oleh agensi-agensi yang berkaitan, tapi masih juga berlaku. Sebenarnya apakah kesilapan kita, tindakan kita, ya? Kalau dah kata kempen dah ada, tindakan kita sebagai bukan mangsa tetapi masyarakat, ya, untuk melakukan supaya perkara ini tak terus berlaku. Jadi kita lihat, ya, kalau kes-kes yang berlaku ini, ya, dan juga melibatkan peranan bank, ya, jadi kita juga nak dengar ni, ya Tuan, bersama dengan Cik Rosli kita daripada Bank Rakyat, apakah yang kita lihat hari ini pihak bank, nasihat mereka, ya, kepada kita dari segi kesedaran, ya, dan macam mana modus operandi, ya, yang dilaksanakan oleh Macau Scam ini, ya, dalam melibatkan agensi perbankan. Silakan Cik Rosli. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Okay, pertama sekali bila kita lihat kepada berkaitan dengan Macau Scam ni, satunya dari segi pihak bank, pertamanya pihak bank tidak akan menelefon ataupun memberikan sebarang information atau maklumat kepada orang ramai. Maksudnya dan apa yang biasanya kita akan nasihati kepada masyarakat di luar sana, sekiranya ada orang yang meminta untuk transfer duit ataupun membuat bayaran atau sebagainya, antara perkara-perkara yang boleh dilakukan sebelum melakukan pemindahan duit tersebut adalah dengan semak dahulu. Penama, nombor akaun. Biasanya kalau kita lihat, kita boleh menggunakan salah satu portal Semak Mule yang dikendalikan oleh pihak PDRM, iaitu kita boleh masukkan nombor akaun, bank, dan juga kita boleh masukkan nombor telefon, dan dari situ kita boleh tahu sama ada pernah tak report polis ataupun kes-kes terhadap akaun tersebut. Yang keduanya juga boleh melakukan semakan dekat portal Bank Negara Malaysia. Macam dekat portal Bank Negara Malaysia ada satu senarai yang diupdate daripada semasa ke semasa yang menyenaraikan mana-mana entiti ataupun syarikat yang menawarkan ataupun yang telah dikenakan tindakan yang melakukan aktiviti skim cepat kaya dan sebagainya lah. Senarai tersebut dia ada banyak senarai tu. Jadi maksudnya perlu ambil tindakan dan perlu sentiasa aware lah, bersiap sedia dengan senarai-senarai yang akan dikemaskini. Dan yang ketiganya, kalau berkaitan dengan pelaburan, biasanya kalau kita kata orang Malaysia ni bila kata pasal pelaburan je, untung lebih saja, untung banyak je, dia akan maksudnya teruja kan. Jadi sebelum melakukan apa-apa juga pelaburan, masyarakat diminta untuk pergi ke laman sesawang Suruhanjaya Securities untuk melihat ada tak nama syarikat tersebut yang menawarkan pelaburan tersebut tersenarai dalam di dalam website IC tersebut. Itu antara perkara ataupun langkah pertama yang perlu dilakukan oleh masyarakat supaya ataupun dapat mengelakkan diri daripada tertipu. Okey. Penerangan yang sangat jelas, ya, untuk kita sebagai penonton, ya, untuk kita ketahui, dan tolong pastikan, ya, tuan-tuan puan-puan para penonton untuk berkongsi maklumat seperti ini. Ya, yang penting yang berceritakan kat sini sebenarnya kena ambil tahu, jangan malas. Ya, jangan malas membaca. Seperti kita tahu tadi Tuan ACP kita dah terangkan, dah buat pelbagai, ya, kempen, pelbagai maklumat dikongsikan. Ya, tapi tetap juga ada mangsa yang masih terkena, ya, dan Tuan Rosli juga, Cik Rosli juga telah mengatakan kepada kita nasihat yang diberi oleh pihak bank
Cumanya balik kepada kita tuan-tuan dan puan. Kenapa kita masih ada mangsa? Ya, kenapa masih berlaku perkara ini? Dan kalau kita lihat di sini, ya, kita nak dengar pengalaman. Ya, pengalaman Mr. C, ya, yang pernah hampir menjadi mangsa, dan dengar pengalaman ini, dan saya harap para penonton ambil iktibar, jangan ada lagi mangsa selepas ini. Ya, jadi silakan Mr. C untuk berkongsi pengalaman tuan yang hampir menjadi mangsa. Okay, terima kasih moderator. Pada pendapatan sebagai hampir-hampir jadi mangsa, actually bila kita dapat call, macam I punya pengalaman, kita pernah macam ada lembaga menyamar sebagai lembaga hasil sebabkan saya businessman. So biasa bila dia orang call, kita akan macam dalam panik dengan keliru, macam mana dia orang boleh dapat kita punya details. Apa-apa yang dia orang faham kita tak tahu. Walaupun kita tengok dekat kempen-kempen yang sedang jalankan, bila you dekat dalam situasi macam tu, mungkin you akan keliru sementara. So dia orang biasa akan ambil macam ni punya taktik untuk attack you. So saya punya pengalaman, sebab saya ada business, ada related dekat itu semua tax. So bila akan kita ingat kita ada bayar kurang, lepas tu dia orang akan hush you, kasih you tahu kalau you tak bayar ni, you akan kena tangkap, kalau you ataupun you kena macam ni, macam tu. So bila kita fikir macam ni, macam kita pernah buat. Sebab kita punya itu memori, bukan saja sekejap saja kita boleh dapat fikir. So saya pengalaman memang macam tu. Bila bersedah, kita pergi tanya kawan-kawan. Sebab tu saya hampir-hampir dia minta bayar macam ni, bayar tu untuk settlekan ni semua. So kita tanya sekitar kawan-kawan, lepas tu ada kawan-kawan yang dekat bank, dekat mana-mana penguatkuasa. Okey, baru kita bersedah. Dia biasa dia akan macam dalam 30 minit you akan macam dekat itu situasi yang betul-betul panik. Itu pengalaman saya. Tapi nasib baiklah, at the end saya sudah find out macam tak mungkin. Terima kasih Mr. C. Ya, kita lihat pengalaman beliau, dan pastikan ya tuan-tuan perempuan sedang penonton ya ambil iktibar dan jadikan ianya satu panduan, dan jangan kita terjerumus sebagai mangsa. Dan soalan kita berbalik kepada Tuan ACP Amin Nizam, ya, bagaimana tuan ya melihat kepada kejadian ataupun pengalaman Mr. C ya, menjadi mangsa? Adakah kita sebagai mangsa ni tindakan yang betul atas nasihat tuan sebagai pegawai ataupun ketua polis daerah? Apa nasihat tuan sebenarnya? Terima kasih moderator. Jadi untuk nasihat saya kepada para penonton dan juga masyarakat, supaya apabila menerima sebarang panggilan, perlu berhati-hati. Jangan panik, dengar dulu apa yang orang call tu cakap. So kita tengok apa kehendak dia. Betul. Untuk makluman para penonton, pihak berkuasa tidak pernah menjalankan urusan melalui talian. Kalau pihak polis memerlukan bantuan tuan-tuan, dia akan call untuk hadir berurusan di balai polis ataupun ibu pejabat polis daerah yang berdekatan, dan perlu berjumpa dengan pegawai secara fizikal, bersekemuka untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan jabatan lain dan kerajaan ini, dia tidak ada urusan melalui talian. Perkara ini telah ditegaskan oleh Ketua Polis Negara dalam sidang media, acap kali menerangkan benda yang mudah saja. So jangan panik, jangan mudah terpedaya. Kalau ada persoalan, tuan-tuan boleh hubungi balai polis yang terdekat. Di mana pihak polis telah dilatih untuk menjawab panggilan tuan-tuan untuk bagi nasihat yang sewajarnya. Begitu juga kalau tuan-tuan takut dengan polis, hubungilah kawan-kawan pihak bank, kawan-kawan kita yang bekerja dengan sektor kerajaan yang boleh bagi nasihat yang sama. Betul. Pada saya itu yang paling penting. Berkawan. Berkawan, jangan malu bertanya. Orang lama pun kata kalau kita malu bertanya, sesat di jalan. Betul. Itu saja. Betul. Okey, terima kasih Tuan Amin Nizam. Kalau saya rasa soalan ni mudah saja berkaitan dengan apa yang kita kongsikan berkenaan dengan Makau Scam, melibatkan wang beribu, berpuluh, ratusan ribu ringgit, dan bagaimana Cik Rosi dalam peranan bank sendiri bila melihat ada transaksi puluhan ribu
ratusan ribu. Ya, apakah nasihat dan tindakan? Adakah kita ada macam alert system di kalangan bank, bukan hanya bank rakyat, mungkin bank-bank lain yang ada satu standard guideline daripada bank negara? Macam mana tuan? Okey, sebenarnya berkaitan dengan transaksi, sebenarnya memang betul di bank, semua bank lah memang ada satu sistem. Memang ada satu sistem di mana pada setiap hari kita ada monitor atau kita memantau transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Macau scam lah, berkaitan bekas takat Macau semua sekali, betul, transaksi-transaksi yang mencurigakan lah. Okey, setiap kali kita dapat kita buat pemantauan, okay, kita akan menyemak dulu. Kita akan menyemak sama ada transaksi tersebut ada related tak. Kita dah setkan lah pattern-pattern tertentu, dan apabila kita dapat kenal pasti, sebagai langkah awal apa yang pihak bank lakukan adalah kita akan melakukan pembekuan. Bahayanya pembekuan ni atau akibatnya adalah kepada pemilik akaun tersebut. Jadi kalau akaun tersebut sudah dibekukan, sebarang transaksi tak dapat dilakukan lah. Itu antara langkah awal yang akan dilakukan oleh pihak bank lah apabila mendapati transaksi tersebut berkemungkinan digunakan untuk aktiviti ataupun kegiatan scam yang dilakukan oleh pihak bank. Okey, terima kasih Encik Rosti atas penerangan, dan kita lihat sebenarnya apa yang dikongsikan oleh pihak polis, pihak bank telah sebenarnya membantu kita memberi penerangan supaya kita tidak terdedah ataupun menjadi mangsa Macau scam tu. Macam kita dengar daripada Mr. C, apa yang beliau cerita itu satu perkara yang bukannya berlaku pada beliau saja, tapi kepada rata-rata mangsa Macau scam ini. Jadi saya rasa untuk pusingan kali ini, pusingan yang pertama untuk kita berkongsi dengan panel-panel kita, kita rehat sebentar dan kembali selepas ini untuk meneruskan dengan sesi-sesi yang bukan panas tapi sangat penting untuk kita sama-sama ketahui untuk mencegah diri kita daripada terpilih menjadi ataupun menjadi sasaran Macau scam ini. Hello? Hello, saya pegawai polis. Kami terima laporan mengenai kes penipuan kad kredit. Kad Encik adalah salah satu yang terlibat. Hah? Apa polis saya buat? Jangan risau. Tolong berikan nombor kad untuk kami periksa. Jangan tertipu dengan panggilan palsu. Setiap tahun, rakyat Malaysia ditipu jutaan ringgit oleh sindiket penipuan melalui panggilan telefon. Lindungi maklumat peribadi anda. Berhati-hati dengan panggilan palsu. Sindiket selalunya menyamar sebagai pegawai penguat kuasa seperti polis, mahkamah, LHDN, custom, pihak bank negara atau wakil bank untuk mendapatkan maklumat peribadi anda. Jangan terpedaya dengan ID panggilan yang diterima di telefon anda. Kini, sindiket menggunakan teknologi canggih untuk memalsukan ID panggilan. Jangan respon pada panggilan yang dibuat oleh mesin. Apabila anda terima panggilan yang meragukan, putuskan panggilan serta-merta. Jangan kongsikan nombor akaun atau PIN anda. Elakkan diri daripada menjadi mangsa seterusnya. Jika inginkan kepastian bagi panggilan yang diterima, sila hubungi pusat panggilan bank anda segera. Okey, tuan-tuan, perempuan sidang penonton, kita kembali dengan segmen seterusnya. Ya, masih membicarakan topik yang sangat-sangat penting. Bukan hangat je penting, iaitu Macau scam. Dan kalau kita lihat kes-kes yang berlaku setiap hari ada saja laporan yang melibatkan mangsanya bukan orang-orang yang biasa-biasa. Ramai di kalangan pesara-pesara, bijak pandai yang menjadi mangsa. Jadi kalau katalah yang kita kata pesara ni, makcik, pakcik, atuk, nenek di luar sana, kita dah ada duit persaraan simpan untuk benda yang betul, pergi makan angin, tak payah kita fikir untuk buat investment. Dan kalau kita terima panggilan telefon daripada seperti yang kita dengar tadi daripada panel-panel kita, khususnya daripada tuan OCPD kita, berkaitan dengan agensi-agensi yang kononnya menyamar, yang menghubungi kita, dan kalau kata kita terima panggilan-panggilan ini dan kita telah menjadi mangsa ataupun mungkin menjadi mangsa seperti Mr. C tadi kongsikan dengan kita. Jadi apakah tindakan yang betul sebenarnya
yang harus kita lakukan, dan jangan kita malu-malu. Jangan rasa takut kita buat laporan kepada pihak yang berwajib, pihak berkuasa, dah semestinya pihak polis. Pergi ke balai pendekatan dan jangan kita rahsiakan apa masalah yang berlaku. Jadi kita nak dengar bertuan ACP kita, Tuan Amir Hizam, berkaitan dengan mangsa ni tuan. Dah jadi mangsa. Apakah tindakan yang betul? Bukan kita nak dengar tindakan yang terbaik, tapi tindakan yang betul untuk kita menyekat perkara ini ataupun menyelamatkan diri kita ni daripada terus menjadi mangsa. Terima kasih moderator. Jadi pihak polis kita telah banyak kita buat siaran media masa untuk menghebahkan mengenai tips-tips untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa. Jadi untuk Makau scam ni, nasihat pihak polis kepada masyarakat, yang pertamanya jangan melayan panggilan telefon daripada orang tidak dikenali. Okey. Kemudian jangan melayan individu yang tidak dikenali dalam media sosial. Sebab media sosial ni dia tak ada batasan. So jangan mudah percaya. And then jangan beri maklumat peribadi, terutama maklumat akaun, PIN number, nombor kad kredit kepada orang-orang yang anda tak kenali. Sebarang urusan transaksi hendaklah melalui portal bank yang sah. Ini pun penting juga. Betul. That's why sebelum you nak melayari banking system ni, you kena tengok address dia, IP address dia. Jangan silap tuan-tuan. Kadang ada penyamaran. So nasihat saya, pihak polis acap kali dah. Kalau tuan-tuan rasa keliru, tak pasti benda ni, boleh buka Facebook Polis KL ataupun Polis Brickfield, di mana dalam tu ada nombor telefon bilik gerakan, dan kita juga ada menyediakan tips-tips untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan ni. Benda yang mudah tuan-tuan. Kalau malu nak telefon pihak polis, dalam Facebook jadilah like lah Facebook Polis Kuala Lumpur, betul, Polis Brickfield, yang menjadi satu medium untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat supaya masyarakat lebih waspada tentang duit mereka, harta benda mereka. Jadi dengan langkah-langkah ni, kita secara total kita boleh mengurangkan kes penipuan ni. Betul. So tak menjadi mangsa. Duit ni bukan senang dicari, Sifu. Betul. Kalau senang cari duit, kita tidur je kat rumah. Betul. Tak payah kerja. Jadi susah. So kita nak belanja secara berhemah. Betul. Apalah salah duit yang ditipu ni, sedikit sedekah kepada fakir miskin, ke masjid, ataupun hantar ke kampung kepada ibu bapa kita. Betul. Lagi bermanfaat. Betul. Itu saja. Pada saya mereka kita dah puas menasihat masyarakat. Tapi pihak polis kena juga menasihatkan supaya masyarakat sedarlah. Sebab apa? Kebanyakan yang ditipu ni lingkungan umur dalam 30 hingga 40-an. Yang mana begitu aktif dalam media sosial. Betul. So seperti nasihat saya sebelum ni, media sosial ni bukanlah satu tempat untuk kita membuat keuntungan, untuk kita mudah percayalah. So kita baca, orang kata kita telan je lah. Dapat maklumat. Dapat maklumat. Sahih tak sahih, kena tengok portal daripada kerajaan ataupun Facebook yang dikeluarkan secara rasmi oleh Polis KL atau Polis Brickfield. Betul. Itu saja mereka. Jalan yang mudah. Ya, betul. Satu-satunya yang mudah. Makna kata jangan malas kita nak membaca. Jangan malas. Ambil berat, ambil tahu. Dan dalam kita tengok tadi, dengar tadi apa yang Tuan Amir Hizam telah terangkan, berkaitan dengan akaun, jangan bagi maklumat, jangan kongsikan maklumat. Takut nanti di hujung nanti kita jadi mangsa, kita pula dituduh sebagai pemilik ataupun dijadikan kedai akaun. Jadi bila bab kedai akaun ni, kita nak dengar sedikit daripada penerangan supaya kita semua dapat maklumat ni. Jangan kita pun mungkin dah usia-usia seperti saya, yang dah 50 lebih, kita ada anak, dan anak kita masih belajar dan mungkin baru mula bekerja. Mereka perlu tahu, kita nak mereka dijadikan sebagai kambing hitam, dijadikan kedai akaun, dan akhirnya mereka terpaksa berhadapan dengan undang-undang. Jadi kita nak dengar apakah yang Tuan Encik Rosi boleh kongsikan kepada kita ni berkaitan dengan kedai akaun ni. Apakah satu kesalahan kepada seseorang, maknanya individu yang dijadikan ataupun dia dengan sukarela
ya, nak membantu kononnya lah ya untuk orang lain dia menggunakan akaun dia sebagai apa tempat untuk melaksanakan aktiviti yang tak betul. Bagaimana tuan daripada bank rakyat untuk, bukan kata bank rakyat, bank-bank lah untuk kita ketahui ya, apakah yang patut kita buat sebenarnya. Okey, yang pertamanya masyarakat perlu tahu bahawa bank account adalah hak individu. Ia tidak boleh dikongsikan. Maklumat bank, nombor akaun, kad bank, kad ATM, perkara tersebut adalah milik individu. Dia tidak boleh dikongsikan kepada orang lain. Sekiranya maklumat-maklumat tersebut dikongsikan kepada orang lain, dia adalah menjadi satu kesalahan. Satu kesalahan yang sekiranya berlaku seperti mana moderator kata tadi, sekiranya berlaku di mana ada wang yang daripada aktiviti penipuan ini masuk ke dalam akaun tersebut, yang akan dituduh, yang akan dikenakan tindakan adalah pemilik akaun tersebut. Jadi ingatan ataupun saranan kepada masyarakat dan penonton di luar sana, jadikan akaun bank kita adalah milik kita. Walaupun kepada saudara mara pun kita kena berhati-hati. Walaupun dia kata nak pinjam sekejap untuk masukkan duit ke, kena buat selidik dululah. Jangan kita nak suka-suka bagi. Jadi kita takut secara tidak sedar kita akan menjadi mangsa dari mana akaun kita telah digunakan untuk dimasukkan wang yang diperolehi daripada kegiatan penipuan. Okey, kita dah dengar ya. Dah terang dah pun pencerahan yang sangat baik ya, dan kita kena ambil tindakan yang betul. Dan kalau katalah ya, kita dah menjadi mangsa dan mungkin ya, kita dah dijadikan sebagai keledai akaun ya, dan kita nak buat sesuatu perkara pada masa akan datang, mungkin kita akan terpaksa berhadapan dengan undang-undang ya. Dan kita nak dengar pula daripada Mr. C kita ya, bagaimana pengalaman beliau apabila yang dikatakan agensi-agensi seperti Income Tax, LHDN menghubungi beliau ya, untuk meyakinkan bagaimana cara yang membuatkan Mr. C rasa yakin ya dengan panggilan tersebut. Boleh Mr. C kongsikan kepada kita? Terima kasih, Moderator. 我会说中文呐。首先我是一个过来者，在这个事情上面呢，我本身的感觉是，我们必须要的很冷静去处理。当有这个事情发生的时候，我们要明白，国家银行、政府、执法人员是不会打个电话跟你要求任何你的身份证明。所以呢，我们应该是跟他们说，约会见面还是细聊，一定要是人和人去接触。如果他们是不肯的话呢，基本上是不可能的，因为在我们国家银行和政府机构的这个执法上面呢，其实他们是不会通过电话去处理任何事情的。所以我身为一个过来人，我的忠告是，当你有这种事情发生的时候，必须首先冷静，去询问你身边的人。如果真的是需要很明确的那个指示，直接到警察局上面去报案，这个是最有效的东西。电话号码，总之不是你知道的电话号码，不管是从哪个国家打来的，我都是一概拒绝不接听。这是我本身给大家的这个忠告，我们自己要自己提醒自己，当有事情发生的时候，我们先冷静自己，问问周边的朋友，问问一些有相关的知识的朋友们，去杜绝这种这样子的重复再重复的欺骗案。Terima kasih. Okey, kita dengar pengalaman perkongsian Mr. C dan kita mengharapkan ya, sidang penonton untuk mengambil tindakan dan jadikan ini satu panduan.
Ya, kita dah sampai ke penghujung sebenarnya. Ya, sedar tak sedar kita dah hampir menghampiri 30 minit bersama dengan panel-panel kita, bersama dengan Tuan OCPD kita, bersama dengan Tuan Encik Rosli kita daripada Bank Rakyat dan juga daripada bersama dengan Mr. C yang pernah menjadi mangsa. Dan Tuan, untuk Tuan ni soalan yang terakhir sebenarnya, kita nak minta Tuan rumuskan berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan atau masalah Macau scam ni. Bagaimana Tuan? Jadi Macau scam ni sebenarnya boleh dielakkan dengan mudah. Di mana tuan-tuan ikutlah tips yang kami berikan tadi supaya tidak mudah percaya dengan orang yang telefon tuan-tuan secara tidak dikenali atau melalui WhatsApp, mesej. Jangan tekan apa-apa link. Sebab link ini dia bahaya tuan-tuan. Dia terdedah. And then jangan kita mudah percaya dengan apa juga yang diyakinkan oleh orang yang berlakon dalam talian ni. Semua urusan mengenai penguatkuasaan, polis, LHDN, pihak bank ni kita perlu hadir sendiri ke bank dan kita berurusan secara bersemuka untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi pada saya yang paling mudah tuan-tuan, kalau ada masalah boleh hubungi pihak polis atau pihak bank di talian yang telah ditetapkan, sama ada di laman Facebook ataupun di laman web jabatan masing-masing ni untuk mendapatkan pencerahan. Kalau kurang yakin juga, sila hadir ke mana-mana balai polis untuk kita bagi pandangan dan nasihat kepada masyarakat. Sesungguhnya Polis Intelijen Malaysia ni berkhidmat untuk masyarakat, supaya masyarakat dapat hidup dengan selesa dan selamat bersama keluarga tersayang di negara tercinta ni. Itu saja moderator. Betul, terima kasih Tuan. Dan kalau kita dengar apa yang Tuan nasihat, sebenarnya conclusion ataupun rumusannya senang daripada apa yang dikongsikan dalam segmen kita hari ini berkaitan dengan Macau scam, iaitu rajin-rajin ambil berat, ambil tahu. Semuanya di hujung jari kita. Tekan tengok Facebook, Polis Kuala Lumpur, Polis Brickfield, kita akan dapat maklumat. Khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Macau scam. Jadi balik kepada kita tuan-tuan dan puan sedang penonton. Kita melihat kepada satu perkara yang sangat mudah. Ambil berat, ambil tahu. Bertindak bijak, bertindak betul. Jangan jadi mangsa kepada Macau scam ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada panel-panel kita, kepada Tuan ECP Amin Hizam, kepada Cik Rosli, kepada Mr. C yang sudi bersama kita pada segmen kali ini. Dan saya tadi saya tak memperkenalkan diri saya. Saya Saiful Hamzah Zaman Muhammad Hazir dan merupakan sebenarnya saya ini penceramah kepada Akademi Kickstart, yang mana kita memberi khidmat, membantu pihak polis sebagai jambatan lah untuk mendidik masyarakat supaya tidak menjadi mangsa. Mangsa ni tak kira lah mangsa jenayah ke, mangsa keganasan ke, terlibat dengan salah laku yang lain, supaya kita nak masyarakat ini terdidik dalam kita nak membudayakan sebenarnya masyarakat kita, rakyat kita ni ke arah menghormati undang-undang. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan takut. Kalau ada masalah, pergi ke balai polis untuk buat laporan. Jadikan PDRM sebagai rakan kita. Bukan kita takut, bukan jadikan lawan, tapi sebagai rakan kita. Jadi saya rasa untuk segmen kali ini kita dah dapat penerangan, pencerahan yang sangat-sangat baik daripada panel-panel kita. Harap kita bertemu lagi dalam segmen yang lain dengan topik-topik yang mungkin hangat dan penting untuk kita sama-sama ketahui. Saya ucapkan terima kasih dan kita ambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan kepada Uncle Kentang kita, Uncle Kwan kita yang telah sudi memberi ruang, memberi peluang untuk kita menggunakan studio beliau. Studio beliau yang sangat canggih pada saya, dan saya harap kita dapat bekerjasama lagi di masa akan datang. Terima kasih kepada pihak polis, kepada Balai Polis Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfield, kepada Tuan Amin Hizam, kepada semua Jabatan Pencegahan Jenayah dan komuniti yang telah berteguh lumus menjayakan segmen kita kali ini. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan selamat kita dalam apa juga keadaan. Fikirkan keselamatan kita, tanggungjawab diri kita, bukan orang lain. Sekian.